Selamat sejahtera, Wanakum, Tachahau. Saya Suman Sivam daripada channel Kita Rakyat Malaysia dan salam mai sejahtera. Hari ini saya kembali dalam satu isu bantahan pindahan rang Undang-Undang Akta 342, Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 atau Akta Ibu. Hari ini saya nak bagi satu pendapat ataupun penjelasan saya terhadap akta ini, ya, untuk pengetahuan umum ataupun pengetahuan masyarakat. Ya, saya boleh gambarkan akta yang dikeluarkan ataupun pindahan akta ini, ya, pindahan RUU, rang undang-undang ini belum dibentangkan lagi. Pada 28 Mac mereka akan masukkan dalam parlimen dan kita perlu desak kerajaan terhadap akta ini sebab akta ini terlindung dalam sistem kesihatan tapi menggunakan hukuman akta seperti dalam komunis. Terlindung, akta ini terlindung untuk akta komunis moden. Di sini saya tegaskan akta ini terlindung dari akta 342 tapi isi-isi kandungan di dalamnya seperti akta komunis moden yang tidak menunjukkan keadilan ataupun kebebasan kepada rakyat. Ya, benda ini kita perlu mengambil berat dan perlu peka pada setiap masa. Dan hari ini pun saya ada bawa juga akta ini. Akta ini dalam saya ada satu surat ataupun borang untuk akta ini, rang undang-undang akta berjangkit ni, akta pencegahan pengawalan penyakit berjangkit ini. Saya ada surat dan saya akan bacakan beberapa akta yang tidak boleh diterima oleh kita ataupun masyarakat kita seolah-olah ketindasan berlaku melalui undang-undang. Ya. Untuk pengetahuan saudara dan saudari di sini, ya, negara kita ini dijajah oleh penjajah selama 440 tahun. Ya, 440 tahun. Dijajah oleh Portugis sahaja 130 tahun, Belanda 183 tahun, British 118 tahun, Jepun 3 tahun dan kembali pada British untuk 12 tahun. Negara kita ni, kita perlu hargai darah-darah nenek moyang kita. Untuk apa? Tujuan nenek moyang kita berjuang menuntut hak mereka untuk memberi kebebasan. Tetapi hari ini kerajaan mengambil hak kita menggunakan undang-undang seperti penjajahan komunis. Ya. Benda ini penting untuk kita. Undang-undang seperti komunis mereka melaksanakan, ya, rang undang-undang yang saya tidak boleh terima. Dan tidak menggunakan peraturan yang terbesar di Malaysia seperti Perlembagaan Persekutuan. Sebab apa saya katakan begitu? Ya, sebab apa saya katakan begitu? Ada satu section di dalam ini, ya, section 21A. Benda ini belum dibentangkan lagi. 28 ini mereka akan buat pembentahan. Tapi kita perlu bantah menuntut hak kita sebagai rakyat. Di mana kuasa pemerintah untuk membuat undang-undang seperti ini, menindas dan tidak sama adil kepada rakyat. Tidak sama adil kepada rakyat. Ini saya tegaskan di sini, ya. Section baru 12A, Akta Ibu ini dipindah dengan memasukkan selepas Section 21 section yang berikut. Arahan Ketua Pengarah 21A dalam kurungan 1 ditulis di sini, Ketua Pengarah boleh mengeluarkan apa-apa arahan mengikut apa-apa cara, okey, sama ada secara am atau khusus kepada mana-mana orang atau golongan orang supaya mengambil apa-apa langkah bagi maksud mencegah dan mengawal apa-apa penyakit berjangkit. Di sini mereka menyatakan apa-apa penyakit berjangkit yang kita ada hari ini adalah COVID-19. Di sini tidak menyatakan COVID-19. Ini satu masalah. Dan kita tidak tahu COVID-19 ini akan berlangsung secara sampai bila. Tapi ini akan membuat kita masalah sebab kuasa penuh diberikan kepada Ketua Pengarah. Ya, kuasa penuh boleh mengeluarkan apa-apa arahan mengikut apa-apa cara sekalipun. Benda ini akan merosakkan perlembagaan kita, akan merosakkan kedaulatan negara kita dan akan mengabaikan perjuangan-perjuangan nenek moyang kita seperti mana saya cakap tadi. Negara kita dijajah tapi kita tidak boleh dikalahkan. Tetapi undang-undang ini akan memaksa rakyat untuk kalah.
Saya berani menyatakan dengan kebenaran ini sebab saya ada di tangan saya. Sebab penjelasan tidak diberi oleh kerajaannya sendiri. Tak kisah siapa pemerintahan sekalipun, benda ini kalau sudah diluluskan, semua pemerintahan akan ikut benda yang sama, undang-undang akan diperkuat kuasa. Oleh itu, kita perlu bantah daripada awal. Ya, daripada awal. Apa kerajaan, saya lihat apa yang kerajaan buat dalam usaha vaksinasi ini dengan mewajibkan masyarakat, dengan memaksa masyarakat dengan pelbagai undang-undang kejam, ya. Umpama seperti curah air di daun keladi, tidak lekat. Rakyat sendiri tidak yakin dengan apa yang kerajaan buat hari ini. Ya, benda ini saya tegaskan sekali lagi. Apa yang kerajaan buat, rakyat tidak boleh terima sebab rakyat sudah nampak jaminan terhadap apa yang jaminan kerajaan buat untuk rakyat ini tak ada. Ya. Seolah-olah vaksin ini mereka dipandang begitu serius pandangan terhadap vaksin, tapi penyakit ini pun serius, vaksin pula dilebih utamakan oleh kerajaan. Ya. Akta ini saya boleh gelar sekali lagi, saya gelar akta ini adalah akta komunis moden. Tapi menggunakan undang-undang dunia mereka, undang-undang Malaysia mereka untuk membetulkan keadaan mereka atas kepentingan diri mereka. Ya, perlu diambil kira untuk kepekaan masyarakat. Ini berkaitan dengan hak, saya ulang balik, ini berkaitan dengan hak kebebasan kita, hak asasi kita dan hak perlembagaan kita dan hak pengguna kita. Dan di sini saya tegaskan, negara kita ini adalah negara pengguna. Bila negara pengguna, suara masyarakat perlu didengar. Bantahan, kenapa ada bantahan? Apa sebabnya ada bantahan? Buat kajian balik. Sebab bila kita lihat mereka kata suara rakyat akan dikaji, tetapi kajian sahaja, tidak ada kenyataan dan tidak ada penyelesaian daripada kajian itu. Di sini saya tegas sebagai seorang aktivis bebas, ya, yang bersama-sama dengan sahabat lain, perkara ini semua tidak boleh terima. Sebab ini terang-terang merampas hak rakyat Malaysia. Tidak memberikan satu kebebasan diri, tidak memberikan satu hak bersuara kepada masyarakat. Sebab ramai lagi takut untuk bersuara dalam bab ini. Sebab apa mereka takut bersuara? Sebab undang-undang yang dicipta manusia ini menakutkan kita, dan apa yang kerajaan buat hari ini adalah menakutkan kita mengambil sesuatu keputusan dan akur kepada tindakan-tindakan mereka. Benda ini salah sebenarnya saudara dan saudari. Ya. Berdirinya saya di sini membangkitkan isu ini bukan atas kepentingan diri saya sendiri. Saudara kena faham, ramai yang akan mengambil kesempatan untuk menghina saya atau menjatuhkan saya. Saya tidak peduli. Saya menjelaskan di sini sekeras-kerasnya, ini bukan atas kepentingan diri saya sendiri. Ya. Ini adalah sebab ketidakadilan berlaku dalam pelbagai sudut untuk masyarakat dari punca COVID-19 dan vaksinasi. Kebebasan telah dirampas oleh kerajaan, bukan COVID. COVID tidak pandai membuat undang-undang. Penyakit itu datangnya untuk menguji kita, untuk membantu sistem kita berkembang. Tapi sistem kita berkembang untuk menindas rakyat. Saya tidak boleh mengikut dan saya akan bantah sekeras-kerasnya. Saya akan bantah sekeras-kerasnya sistem yang dibuat untuk kita mengikuti. Tapi hari ini apa yang jadi? Ketidakadilan berlaku sesama manusia dan sesama rakyat Malaysianya sendiri di negara kita. Berapa lama lagi kita dalam satu situasi penjajahan oleh kerajaan? Saya tidak menyatakan ini adalah penjajahan kerajaan, tapi sistem yang dibawakan oleh kerajaan seolah-olah bukan seperti sebuah negara yang berdaulat dan sebuah negara yang berpandukan perlembagaan persekutuan. Seolah-olah negara ini berpandukan republik ataupun komunis yang kita lihat hari ini. Ini yang kita dapat lihat hari ini dengan mata terang. Ya. Saya pun dapat lihat, bapa dengar dengan buktinya kukuh, ramai yang meninggal disebabkan vaksinasi. Dengan sahabat-sahabat saya sendiri menangis. Anak saya meninggal baru 9 bulan, meninggal disebabkan vaksin, tapi postmortemnya perlu tunggu 3 tahun. Ini adalah ketidakadilan kepada nyawa manusia. Hak nyawa perlu dituntut di mana? Hak pengguna perlu dituntut di mana? Hak perlembagaan rakyat perlu dituntut di mana? Itu satu persoalan, dan itu adalah satu pertanyaan sebagai rakyat Malaysia. Ya, sebab jawapan belum dapat lagi. Yang kita tahu adalah jawapan yang memenangkan pihak kerajaan saja. Tapi dalam soal rakyat, dalam soal ekonomi rakyat, dalam soal suara rakyat tidak terjawab.
Ya, suara saya membangkitkan isu ini kepada semua, dan suara raya ni suara keramat untuk rakyat. Di sini kena faham, kami di sini sebagai pejuang untuk membantah perkara-perkara ini bukan memprovokasi ataupun melemahkan usaha-usaha kerajaan, tetapi apa yang kami bangkitkan adalah berkaitan dengan hak. Apa yang kerajaan buat adalah ketidakadilan terhadap nyawa-nyawa yang tidak buat salah, nyawa-nyawa yang tidak bersalah. Perlu ada jawapan. Ya, di sini ramai yang hilang. Ya, saya pun faham. Dalam video sendiri yang tengok ni, ramai yang ada kehilangan keluarga daripada COVID-19, mungkin daripada vaksin, tapi mereka tidak tahu di mana mereka nak tuntut. Sebab setiap perkara berlaku bersebab. Sebab itu kita kena tahu di mana jawapan kerajaan untuk sebab itu. Ya, memang ajal maut bukan di tangan kita dan kita tidak boleh mengawal kematian kita, tetapi kalau kematian terjadinya daripada sebuah pemerintahan, hak bersuara kita, hak perlembagaan kita, hak pengguna kita, kita perlu tuntut. Itu keras, sekeras-kerasnya saya bangkitkan. Ya, sekeras-kerasnya saya bangkitkan. Saya tidak boleh terima apa-apa kenyataan yang diberikan oleh kerajaan, dan dulu saya lihat kerajaan memberi maklumat untuk kita menguji suhu di dahi. Lepas tu sekarang mereka mengharamkan, menghilangkan. Tidak ada lagi tindakan itu, SOP itu tidak perlu diikut sebenarnya. Tidak ada dah. Dan kenyataan yang diberi oleh Menteri Pertahanan kita, Hishamuddin, YB Hishamuddin, yang memberi kenyataan, bukan daripada KKM. Ya, di sini siapa? Menteri Kesihatan. Kita perlu tahu juga ini semua persoalan dan satu kekeliruan terhadap rakyat. Kenapa Menteri Kesihatan tidak memberikan penjelasan terhadap itu? Kenapa pula Menteri Pertahanan menjelaskan perkara itu? Benda itu kita kena tahu. Dan akta ini kenapa dicipta? Siapa yang cipta dan untuk apa dicipta? Hak apa yang diberikan untuk rakyat? Tidak ada satu hak pun diberikan kepada rakyat untuk kebebasan. Hak ini diberikan kepada kerajaan ataupun pemerintahan sahaja. Dan di sini pun akta-akta ini pun tidak menyatakan menjaminkan tanggungjawab kerajaan terhadap vaksinasi dan kepada nyawa manusia. Bila ada kegagalan dalam vaksin, apa yang perlu kerajaan buat pun dalam ini tak ada. Ya, ini semua ada kepentingan untuk pemerintahan dan memenangkan pihak pemerintahan saja. Ya. Banyak lagi seksyen di sini. 15A, perintah untuk memakai atau menggunakan peranti pengesanan. Seksyen 15A-1, seseorang pegawai diberi kuasa boleh mengeluarkan apa-apa perintah bagi masuk pengesanan kepada mana-mana orang yang dijangkiti atau yang dia mempunyai sebab untuk percaya telah dijangkiti atau... Okey, di sini saya dipahamkan percaya. Kenapa adanya satu perkataan percaya? Bila KKM menyatakan COVID-19 ini wujud dengan fakta, kenapa boleh dikatakan dalam ini undang-undang? Kenapa dalam undang-undang boleh adanya percaya? Kenapa tidak ada ketepatan? Kenapa tidak boleh tulis COVID-19 atau penyakit? Kenapa tulis percaya? Mengapa kita perlu percaya itu penyakit? Apa keyakinan kita untuk penyakit itu? Siapa sebenarnya yang makin meyakinkan penyakit itu wujud di badan kita? Sebab tak ada ketepatan daripada sumber fakta. Tak ada sumber fakta di sini sebab percaya. Kalau dipercaya, saya pun boleh percaya COVID-19 ini tak wujud. Saya pun boleh percaya vaksin ini adalah palsu dan vaksin ini adalah bio weapons. Saya pun boleh percaya begitu. Tapi itu bukan ketepatan saya untuk membangkitkan atau memberikan keyakinan kepada pendengar. Tapi kerajaan sendiri, undang-undang sendiri tulis percaya. Benda itu tidak melambangkan satu sistem bertanggungjawab dalam pendirian kerajaan atau pemerintahan hari ini ataupun akan datang. Ini bukan berpendirian, ini tak ada pendirian. Saya tegaskan balik. Ya, dan ada beberapa lagi seksyen. Kuasa penyiasatan 21B, seorang pegawai diberi kuasa hendaklah mempunyai segala kuasa yang perlu untuk menjalankan penyiasatan di bawah akta ini mengikut kanun tata cara jenayah. Adakah kalau kita tak vaksin boleh menjadi jenayah di negara ini? Kenapa menggunakan akta tata cara jenayah? Kita tidak bervaksin, kita jadi anti vaksin, tapi kita bukan jenayah. Kita cuba tidak ambil sahaja ataupun kita membantah kerajaan supaya kami tak nak. Itu hak pengguna saya, itu hak asasi saya dan itu hak manusia saya. Tetapi apa yang jadi pada hari ini dipandang seperti jenayah. Akta 593. Benda ini masalah. Benda ini akan memberi satu masalah kepada hak kita. Bukan hari ini ataupun
tiba-tiba jadi benda ini kalau diluluskan, masa akan datang kita akan susah, kita akan jadi seperti mengemis di negara kita sendiri untuk menuntut hak kita sebagai rakyat. Kalau kita tak membantah, kalau kita tak memberi mendapat penjelasan daripada kerajaannya sendiri, ataupun kata putus ataupun perjanjian kerajaan dengan rakyat, kita tidak boleh terima. Benda ini akan akibatkan hak kita pada satu masa akan datang. Benda ini wajib kita tahu, ya. Wajib kita tahu untuk kita mengenali hak kita. Ya, saya tegaskan sini. Saya akan gunakan tak lari gunung dikejar. Tak lari gunung dikejar. Kalau dia nak cari rakyat tidak bervaksin, senang. Kenapa menggunakan undang-undang seperti ini, seperti komunis? Saya tengok, saya pun tidak boleh terima. Undang-undang ini kejam terhadap hak asasi manusia dan hak perlembagaan masyarakat. Perlu dibuat bantahan besar-besaran terhadap pindaan ini. Kalau wakil rakyat tidak boleh menuntut hak, suara rakyat tidak boleh masuk dalam parlimen, sila letak jawatan. Sebab apa saya nyatakan begitu? Wakil rakyat yang tidak membantah perkara ini dah sah mengkhianati amanah rakyat. Sebab suara rakyat tidak dibawa untuk membantahan ini. Tidak memberikan kenyataan ataupun pendapat rakyat kepada yang nak bentangkan perkara ini. Jangan lulus sebulat-bulatnya. Suara rakyat masuk dalam parlimen, buat bantahan. Kita nak tahu juga kenapa ada satu akta begini, akta yang terlindung daripada akta komunis moden, tapi menggunakan akta 342. Mereka kata ini akta pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit, tetapi sistem yang digunakan adalah untuk penindasan dan ketidakadilan untuk hak rakyat. Ya, di sini saya tuntut hak rakyat. Sebab mereka boleh menggunakan kekerasan juga. Pegawai boleh menggunakan kekerasan untuk mengambil kesempatan untuk kita. Dia boleh menggunakan kekerasan sebab akta ini memberikan mereka kuasa sepenuhnya untuk mereka berkeras. Mereka boleh pukul, mereka boleh balun. Sebab kalau begitu, apa gunanya kita merdeka? Negara kita pun dah dijajah 446 tahun. Kita dah merdeka, kita dah ada perlembagaan, tetapi masih boleh menggunakan kekerasan. Kita ni negara demokrasi, kita ni negara aman dan damai, kita ni negara makmur. Tapi undang-undang ini tidak melambangkan negara kita makmur, negara kita aman damai, dan negara kita berperlembagaan dan berdaulat. Tidak menunjukkan begitu. Sebab kekerasan tidak boleh sama sekali dalam negara kita untuk hak rakyat. Sekian, terima kasih. Saya Suman Siwam. Setiap yang berlaku, setiap perkara, wujudnya setiap perkara ada punca. Itu hari ini kita nak tahu puncanya di mana dan kita perlukan satu jawapan daripada kerajaan. Terima kasih dan salam mai sejahtera dari saya Suman Siwam.